Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, masuk tuan-tuan, masuk. Kita akan mulakan pengajian kitab baru malam ini, insyaAllah. Masuk dan share kepada kawan-kawan kita. Tag nama-nama mereka. Masukkan link dalam grup masing-masing, insyaAllah. Hari ini kita buat live pengajian kitab di Facebook saya, Alhamdulillah. Setelah disekat hampir sebulan, hari ini Facebook dah bagi ijazah. Alhamdulillah, kita gunakan, manfaatkan Facebook ini, platform ini dengan pengajian-pengajian, perkongsian-perkongsian, insyaAllah. Boleh ambil link masuk dalam grup masing-masing, kerana kita akan bismillahkan sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Suara tempat tuan-tuan okey ke? Cuba komen dulu. Komen suara, audio, visual, jelas tak jelas? Jelas ya, Alhamdulillah. Kitab semua tuan-tuan dah ada di depan masing-masing. Kitab Penawar Bagi Hati. Kitab saya kitab Jawi. Kitab lama kitab Jawi, kitab lama. Masya Allah, lebih berkat, InsyaAllah. Penawar Bagi Hati. Ambil link masuk dalam grup masing-masing. Ya tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan dah sedia ya. Siapa yang dah sedia, tulis Ana musta'id. Ana musta'id. Maknanya saya telah sedia. Ana musta'id. Baik, tengok lagi dia. Oh, dia. Musta'in, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dah sedia, boleh insyaAllah buka kitab masing-masing. Kita akan baca bismillah. Saya akan baca, tuan-tuan ikut ya. Saya akan bacakan lafaz bismillah. Tuan-tuan just ikut saya, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ikut. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim. Rabbi yassir ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا عليم يا فتاح ربي يسر. Wahai Tuhanku, permudahkanlah. Wala tu'assir, jangan kau persusahkanlah. Watammim bil khair, dan kau sempurnakanlah, kau tamatkanlah kitab ini dengan khair, kebaikan. Wabika nasta'inu, dan dengan engkaulah kami meminta pertolongan. Sekali lagi, Rabbi yassir wala tu'assir watammim bil khair wabika nasta'inu ya alimu ya fattah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana bita'atik. Allahumma sahhil kulla sa'bin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, depan kita hari ini adalah kitab penawar bagi hati. Jadi kitab penawar bagi hati ini adalah karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hassan, yang mana lebih dikenali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Indonesia Al-Mandili, lebih dikenali sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Beliau berasal daripada Indonesia, satu tempat yang bernama Sigalanga di satu daerah di Sumatera Utara. Secara ringkas saya sebut tentang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini. Beliau lahir di Sumatera Utara, kemudian lahir pada 1910, ya, 1910 beliau telah lahir. Kemudian 1917 beliau telah mula bersekolah. Sampailah 1936 beliau belajar di Mekah Mukarramah bersama tuan-tuan guru, tuk-tuk guru yang hebat-hebat di sana. Ya. Kemudian di antara guru-guru beliau yang masyhur di Malaysia ini adalah Pak Chuhim Kedah Gajah Mati, itu guru beliau, dan juga Syekh Wan Ismail yang dikenali sebagai Pak Doe Al-Fatani, itu juga termasuk guru-guru beliau, dan banyak lagi guru yang saya tak sempat sebut di sini. Kemudian anak murid beliau yang masyhur adalah Haji Abdul Rahman. Dan karangan-karangan kitab beliau banyak sekali. Tuan-tuan boleh tengok nanti di Google ataupun di YouTube. Saya sebut secara ringkas saja. Kitab-kitab yang masyhur di antaranya adalah kitab yang di depan kita ini, kitab Penawar Bagi Hati. Dan juga yang tidak kurang masyhurnya adalah Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Itu juga karangan Syekh Abdul Qadir Al-Indonesiasi dan Al-Mandili. Kemudian itulah lebih kurang biodata atau biografi pengarang kitab sahibul kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hassan Al-Mandili ini. Kemudian buka kitab, kita baca sikit pendahuluan yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Allah Ta'ala akan jin dan manusia. Supaya mengerjakan mereka itu siapa? Jin dan manusia tadi akan ibadat. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah Ta'ala itu akan yang tersembunyi. Isyarah daripada ayat Allah Ta'ala, Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui yang rahsia dan yang tersembunyi. Di dalam dada dan segala mata yang khianat. Ayat ni dalam ayat Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Wallahu ya'lamu khiyanatal a'yun. Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Dan lagi akan bertanya ia, Allah Ta'ala, daripada pendengar dan penglihat dan hati. Telinga kita, mata kita dan hati kita dan lainnya pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan soal nanti. Dan selawat dan salam ke atas siapa? Keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Selawat dan salam keduanya bagi siapa? Bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Yang bersabda ia Nabi SAW, bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia Allah Ta'ala kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia Allah Ta'ala itu kepada sekalian hati kamu. Jadi isyarat kepada hadis Nabi SAW yang menyebut, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik, tidak melihat rupa kamu, cantik ke tak cantik, bodoh ke, putih ke, hitam ke, macam mana sekalipun Allah Ta'ala tidak menilik kepada rupa kita. Dan juga innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, harta kita juga Allah Ta'ala tak tilik. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilik, melihat akan apa hati kita. Hati itu yang tepat tilik Allah Ta'ala. Dan juga a'malikum, amalan-amalan kita yang tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malangnya hari ini kita tempat yang Allah Ta'ala nak tilik, yakni hati kita, kita jarang hiasi dia dengan zikrullah. Kita jarang make up dia dengan tilawatul Al-Quran. Tapi muka, rupa yang Allah Ta'ala tak nak tilik, itulah yang hari-hari yang kita touch up, yang kita make up dan sebagainya. Bukan kata tak boleh make up, touch up lah. Tapi tempat tilik sebenar adalah hati, yang mana sentiasa mendapat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas sekalian keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membersihkan mereka itu akan segala hati. Mereka itu keluarga Nabi, sahabat Nabi, mereka ini adalah satu golongan yang telah membersihkan. Tazkiyah nama dia. Bersihkan hati makna tazkiyah. Mereka itu daripada sifat-sifat kecelaan, dalam bahasa Arab disebut sebagai sifat mazmumah. Sifat mazmumah adalah sifat kecelaan. Dan menghiasi mereka itu para sahabat akan hati mereka dengan perangai yang baik yang disebut mahmudah. Satu mazmumah yang dicela, satu mahmudah yang baik, mahmud yang dipuji. Dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba'du, adapun selepas selawat dan salam, itu maksud amma ba'du. Jadi amma ba'du as-salati wassalam. Selepas selawat dan salam, maka Syekh Abdul Qadir kata, maka ini sebuah kitab yang kecil. Kitab yang kita pegang ni adalah sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kita ni berbicara tentang ilmu tasawuf. Sebelum ini kita belajar kitab apa? Kitab Aqidah, Faridatul Faraid, Ummul Barahin dah habis dah. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan berkat PKP ini kita dah percaya menghabiskan 2 kitab. Malam ini kita masuk pula tentang ilmu tasawuf. Maka kata Syekh, ini semua kitab yang kecil. Kitab kecil saja. Tak pergi kitab besar-besar lagi. Pada permulaan ilmu tasawuf, hamba menghimpun akan kitab ini kerana peringatan bagi hamba sendiri. Khususnya hamba sendiri, hamba tulis ni nak bagi peringatan pada hamba sendiri. Dan saya juga baca di depan tuan-tuan ni, niat saya insya-Allah untuk diri hamba sendiri terlebih dahulu. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, demikian juga niat untuk tuan-tuan yang baru belajar ilmu tasawuf dan sebagainya. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Kami namakan dia penawar bagi hati. Penawar, jilaul qulub, rawatan hati, penawar hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan. Cerita dia pada apa?
pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada hati ni. Apa yang patut kita bersihkan daripada hati kita ni, dan barang yang dihiasi dengan dia. Apa yang kita nak make up, nak hias akan dia, yakni hati kita, akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan. Dalam kitab ini ada satu muqaddimah, pendahuluan, dan ada 3 kitab. Yakni ada tiga bab, 3 kitab. Dia dalam kitab ni dia ada kitab, kemudian di bawah kitab ada bab. Bab ni bahasa Arab, bahasa kita pintu, dan di bawah bab itu ada fasal, pembahagian-pembahagian. Jadi kitab ini ada satu muqaddimah dan ada 3 kitab. Dalam satu kitab kecil ada 3 kitab kecil yang lain lagi. Dan akan Allah Ta'ala jualah. Kemudian musannif, pengarang kitab, berdoa pada Allah Ta'ala. Dia tulis kitab ni, beliau tulis, kemudian beliau mengharap ke Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala jualah hamba mempunuhkan, hamba pohonkan, dengan Allah Ta'ala jualah hamba doa, hamba pohonkan bahawa Allah Ta'ala memberi manfaat ia kitab ini, memberi manfaat ia Allah Ta'ala dengan ini kitab. Jadi musannif berdoa supaya kitab dia ini dapat memberi manfaat, pertamanya bagi hamba sendiri, dan bagi sekalian pembacanya. Mudah-mudahan kita duk baca ni pun dapat manfaat. Dan bahawa menjadikan ia, Allah Ta'ala jadikan kitab ini, akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Jadi niat supaya Allah Ta'ala jadikan, musannif kata, aku tulis kitab ni supaya aku pertamanya dapat ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Tuan-tuan yang baca, saya yang baca, tuan-tuan yang dengar pun, niat kita mestilah ikhlas semata-mata untuk menuntut keredaannya Allah Ta'ala. Bukan niat apa-apa, bukan niat nak masyhur, bukan niat nak popular, bukan niat nak apa. Niat hanya semata-mata untuk menuntut keredaan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kuasa, berkudrah di atas setiap segala sesuatu. Yang menghimpun, siapa yang menulis muallif kita ini, yang menghimpun makna muallif lah, muallif bahasa Arab, tukang himpun. Siapa? Abdul Qadir ibnu Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili, Khuwaidi Muttalbatil Ilmi Syarifah, Syarif bil Harmil Makki. Khuwaidi maknanya hamba yang kecil ataupun khadim yang kecil. Khadim talibul ilm, khadim kepada penuntut ilmu. Syarif di tanah Makkah, Makkatul Mukarramah, pada tanggal 7 bulan Rejab, pada 7 hari bulan Rejab tahun 1378 Hijrah. Habislah mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Malam ni kita masuk pendahuluan dah dulu. Nak masuk satu rumah, kita kena masuk melalui pintu dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Iqtul buyut min abwabiha." Masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Pintu kitab ini, pintu rumah ada pintu yang tersendiri. Kitab ni kita nak masuk, kena masuk melalui pintu dia. Pintu dia siapa? Tadilah ke khutbah kitab dah habis kita baca, kemudian masuk pada muqaddimah pendahuluan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkata penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu beliau. Ketahuilah olehmu, wahai talibul ilm, ketahuilah olehmu bahawa semuanya penuntut ilmu, bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan, satu ilmu yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Yakni dengan ilmu tasawuf ni, dengan kita belajar ilmu tasawuf ni, kita dapat ma'rifah, kita dapat pengenalan, mengetahui tentang amrul qalbi, dipanggil amrul qalbi, yakni urusan hati, tentang pelakuan hati. Kita nak bicara tentang pelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji, sama ada kelakuan hati itu adalah yang mahmudah, yang dipuji, yang baik. Seperti merendah diri dan sabar, tawadhu, sabar, apa lagi, dermawan, lemah lembut, itu yang mahmudah. Atau kelakuan yang dicela, ataupun kelakuan hati yang mazmumah, yang dicela, seperti dengki, hasad,
dan membesar diri, takabur, ego, hasad, sangka buruk, malas dan sebagainya, itu termasuk dalam mazmumah. Dan ada pun faedahnya. Setiap kitab ni, dalam setiap kitab ni kita bicara pertama, apakah takrif ilmu tersebut. Yang kedua, apakah faedah ilmu tersebut. Yang ketiga, apakah medan bicaranya ilmu tersebut. Maka nombor 2 ni kita pergi kepada faedah ilmu tasawuf ni. Maka berkata penyusun kitab, dan ada pun faedahnya kitab ini, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Faedah kita belajar kitab tasawuf ini adalah supaya apa? Kita nak kosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Besar ni tuan-tuan, hati kita ni selalunya dipenuhi dengan selain Allah Ta'ala. Dalam sembahyang, hatta dalam solah pun duk ingat selain pada Allah Ta'ala. Duk ingat kedai kita, duk ingat rumah kita, duk ingat kerja dunia kita. Jadi faedah ilmu tasawuf ni kita nak belajar, kita nak kosongkan hati kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya ketika ibadah kita lah. Ya. Dia kata hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, itu kosongkan hati daripada selain Allah Ta'ala. Dalam istilah tasawuf bahasa Arabnya disebut takhalli, mengosongkan. Takhalli, tuan-tuan tulis bawah tu. Takhalli, itu maksudnya mengosongkan. Dan menghiasinya pula dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Bila hati telah kosong, maka kita hias pula hati kita dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Kosongkan hati, takhalli, kemudian kita hiaskan hati kita pula kepada Tuhan sekalian alam. Dan ada pun hantarannya, hantaran kitab ini, yakni maudhu' kitab ini, tempat bahas ilmu tasawuf ni apa. Dan ada pun hantarannya mana tempat bahas, medan kita nak bahas, medan kita nak bicara. Seperti mana seorang doktor, medan hantarannya adalah badan manusia. Seluruh badan manusia itu adalah hantaran ataupun maudhu' ataupun disebut medan bicara para doktor. Adapun medan bicara ataupun hantaran ilmu tasawuf ini, dia kata, dan ada pun hantarannya maka iaitu hati manusia. Kita nak bicara tentang hati manusia ilmu tasawuf ni. Bukan nak bicara tentang rupa, bukan nak bicara tentang mata, tangan, kaki dan sebagainya. Malah nak bicara tentang hati manusia daripada segi apa? Daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dari segi perkara-perkara yang datang dalam hati. Sama ada perkara-perkara tadi yang mazmumah, yang dicela, atau perkara-perkara yang mahmudah, perkara yang dipuji, yang datang kepadanya. Dan ada pun hukumnya, hukum ilmu tasawuf ni. Apakah hukum ilmu tasawuf? Dengar betul-betul tuan-tuan. Hukum ilmu tasawuf adalah maka fardu ain atas tiap yang berakal lagi sampai umur. Selagi mana kita ada akal, selagi mana kita telah baligh, maka fardu ain. Bukan biasa-biasa tuan-tuan, fardu ain atas kita untuk belajar ilmu tasawuf ni. Sebab tu 3 ilmu yang penting. Pertama ilmu tasawuf, pertama ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu juga fardu ain. Yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu fiqh. Tuan-tuan, kita sebelum ni dah belajar ilmu ilmu akidah. Sekarang kita masuk bab tasawuf. Jadi ianya adalah fardu ain. Bukan biasa-biasa. Selagi mana berakal lagi sampai umur. Bila dah berakal dan sampai umur kita, yakni baligh. Dan ada pun tempat ambilnya. Mana kita ambil, di mana sumbernya ilmu tasawuf ni? Ambil daripada mana? Dan ada pun tempat ambilnya, sumbernya, maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Ilmu tasawuf ni bukan mari ambil di kedai kopi. Ilmu tasawuf ni bukan mari duduk dalam kain. Ilmu tasawuf ni bukan mari ilham macam tu saja. Tak. Sumber ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Dan ada pun namanya, nama yang diberi bagi ilmu ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni banyak nama. Zaman sahabat dikenali sebagai ilmu ihsan. Ada satu zaman dikenali sebagai ilmu akhlak. Ada satu zaman dikenali sebagai ilmu tasawuf. Banyak nama. Jadi nama yang berbeza, hakikatnya satu saja. Hakikatnya satu saja.
tuan-tuan. Ilmu tasawuf pun boleh sebut, ilmu ihsan pun boleh sebut, ilmu akhlak pun boleh sebut. Itu dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf. Apakah maksud kita belajar ilmu tasawuf itu? Itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Yakni kita nak mengelakkan anggota zahir kita daripada segala perbuatan yang mazmumah, yang keji tadi. Supaya ada ia anggota zahir tadi menyampaikan kepada membersihkan hati. Supaya anggota zahir tadi sampai kepada tahap bersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat kecelaan, yakni sifat-sifat mazmumah. Dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir itu. Yang dimaksudkan dengan anggota zahir itu adalah 7 anggota. Maknanya kita nak bersihkan 7 anggota zahir supaya dia sampai kepada pembersihan hati. Nak pergi ke situ. Nak pergi ke hati juga akhir sekali. Maka 7 anggota zahir itu apa? 7 anggota. Pertamanya mata, dan keduanya telinga, dan ketiganya lidah, 3. Dan keempatnya perut, dan kelimanya faraj, kemaluan. Dan keenamnya 2 tangan, dan ketujuhnya 2 kaki. Cukuplah 7 anggota zahir. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Ia Allah Ta'ala akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ingat dalam hati kita banyak nikmat yang besar-besar. Dipanggil nikmatul uzma. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni. Dan iaitu segala anggota engkau. Iaitu nikmat-nikmat itu segala anggota yang 7 tadi. Yang wajib atas engkau memeliharanya anggota 7 tadi. Wajib untuk kita pelihara dia, jaga dia, tahafuz dia. Dengan cara mensyukurkannya. Di antara perkara, cara kita nak pelihara. Pertama, kita syukur akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada kita tadi. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia. Sekiranya kita tak pelihara, tak jaga anggota kita ni, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kalau kita tak jaga betul-betul anggota kita ni, khususnya anggota yang 7 ni, mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan sebagainya, akan jadi saksi pada kita pada hari kiamat. Apa saja dosa kita buat melalui tangan, tangan jadi saksi, melalui mata lihat, mata akan jadi saksi. Semuanya anggota 7 kita ni akan jadi saksi pada kita pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Surah Yasin kan tuan-tuan. Dia kata apa? Artinya pada hari kiamat nanti mencap, yakni mengecapnya Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Nakhtimu makna Allah cop mohon atas mulut, mulut mereka itu, mulut manusia. Apa maksud mengecap? Artinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Mulut kita ni tak boleh nak bercakap bohong dah. Mulut kita ni tak boleh nak bercakap dah. Itu artinya menegah ia akan dia, akan mulut tadi daripada bercakap-cakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan. Yakni Allah Ta'ala menjadikan tangan kita ni boleh berkata-kata. Tangan pula akan bercakap, mulut akan dikunci, tangan yang akan jadi saksi. Ya Allah, atas dunia ni tangan ni lah yang mencuri, Ya Allah. Ya Allah, atas dunia tangan ni lah yang menampar orang, Ya Allah. Ya Allah, atas dunia ni tangan ni lah ketuk kepala orang dulu, Ya Allah. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu. Saksi-saksi kita pula bercakap jadi saksi, Ya Allah, fulan ni lah bawa aku pergi disko, fulan ni lah bawa aku pergi tempat maksiat dan sebagainya. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu. Mengusahakan dia di dalam dunia. Apa saja kita buat, kita ikhtiar atas dunia dulu, saksi jadi saksi. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia, anggota tadi, dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Allahu Akbar. Setiap anggota kita akan dipercakapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata, hidung, lidah sudah tentunya lah. Mulut saja dikunci, yang lain, anggota yang lain semua akan dipercakapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan maksiat yang keluar daripada setiap anggota tersebut. Maka firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Maknanya, tak boleh kamu nak sorok, tak boleh kamu nak sembunyi atas dunia dulu, melainkan akan dipersaksikan ke atas kamu. Sam'ukum, pendengaran kamu, telinga kamu akan jadi saksi pada kamu. Wala absarukum,
Dan juga apa mata kamu akan jadi sasaran. Wala juludukum, dan kulit-kulit kamu juga. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi. Semua tadi mata, telinga, kulit kita akan jadi saksi terhadap maksiat yang kita lakukan di atas dunia ni. Tak boleh kita nak sorok, tak boleh kita nak sembunyi. Daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tak dapat tidak, kita kena tinggal terus segala maksiat, dosa yang kita lakukan atas dunia ini. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 fasal. Mana apa? 7 anggota ni, anggota tubuh badan kita tak pernah bercerai dengan tubuh kita. Di mana saja atas dunia dulu, kita buat baik ke, kita buat maksiat ke, anggota tubuh badan kita, mata, telinga, kaki, tangan kita sentiasa melekat dengan kita, maka dia akan menjadi saksi terhadap keburukan yang kita lakukan atas dunia itu. Setiap masa dan setiap tempat. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Maknanya, musannif kata, aku nak sebut anggota-anggota daripada 7 fasal tersebut. Jadi malam ni kita masuk fasal yang pertama saja. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Hari ni kitab pertama nak membicarakan tentang anggota yang 7 tadi. Ada padanya 7 fasal. Dalam satu kitab ni ada 7 fasal, ada 7 pembahagian. Dalam 7 pembahagian tadi, fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi malam ni kita nak bicarakan tentang pembahagian yang pertama yang berkaitan dengan mata. Ketahuilah olehmu ya talibal ilm. Ketahuilah olehmu. Siapa? Wahai penuntut ilmu semua. Kita lah, tuan-tuan semualah. Bahawasanya mata engkau itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Allah Ta'ala cipta kepada kita, bagi kepada kita mata ini ada beberapa faedah yang patut kita gunakan. Faedah tadi ada yang bangsa akhirat dan ada yang bangsa dunia. Faedah mata ni ada yang mana jenis faedah dia dari segi bangsa akhirat, ada yang dari segi jenis bangsa dunia. Maka sesetengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat, memandang kepada langit dan matahari. Bila kita guna mata ini, dia dapat bagi faedah kepada hari akhirat kita. Contohnya kita memandang makhluk ciptaan Allah Ta'ala, memandang langit, memandang bumi, matahari dan bulan dan bintang dan lain-lainnya. Sampai berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Jadi semua ciptaan Allah Ta'ala ini merupakan dalil akan kewujudan Allah Ta'ala. Seperti mana kita belajar dalam Tauhid, wujudnya Allah Ta'ala itu, dalil wujudnya Allah Ta'ala nya adalah alam ini. Jadi bila kita menggunakan mata untuk menyaksikan, melihat akan alam-alam ini, bulannya, dengan bintangnya, dengan mataharinya, dengan langit, dengan buminya, maka mari tersedik dalam hati kita yang adanya Allah Ta'ala. Jadi guna mata kita atas faedah melihat akan sekalian makhluk Allah Ta'ala itu, ianya memberi faedah kepada kita dari segi bangsa akhirat. Jangan kita tengok sajalah. Tengok niat supaya lebih memberi keyakinan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya. Pertama, atas kewujudan Allah Ta'ala. Yang kedua, ke atas wahdaniyah. Ke atas keesaan Allah Ta'ala. Wahdaniyah. Ada keesaan Allah Ta'ala. Kita belajar dah wahdaniyah kan. Wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fis zat, wahdaniyah fil af'al. Semuanya langit, bumi, matahari itu hanya Allah Ta'ala yang ciptakannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Di atas keesaannya dan atas kuasanya, kudrah Allah Ta'ala. Semua langit, bumi itu adalah kaitannya dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta segala makhluk ini dengan ta'alluq tanjizi hadis. Ingat lagi tuan-tuan, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi qadim. Dan atas kuasanya dan setengah daripada faedah bangsa akhirat tadi, melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid. Jadi kita guna mata lihat Al-Quran kita baca, guna mata lihat hadis kita baca. Hari ini kita lihat kitab. Jadi kita guna mata kita memberi faedah dengan bangsa akhirat. Dan jalan ke masjid, kita nak pergi masjid, lihat naik motor, jalan kaki, lihat jalan untuk ke masjid tu juga dia memberi faedah kita dari segi bangsa akhirat. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Malam inilah menuntut ilmu. Kita guna mata kita tengok kitab,
Kita guna mata kita tengok skrin ni, tuan-tuan, untuk kita menuntut ilmu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, masuk bangsa dunia pula, melihat perusahaan engkau, kita lihat bisnes kita, kerja kita, tempat pencarian mata pencarian kita, dan melepas engkau daripada segala yang menyakiti. Kita guna mata kita, takut tersepak batu, terjatuh dalam longkang dan sebagainya. Itu dari segi bangsa dunia. Dan berlaga-laga, takut aksiden. Kalau tak guna mata, naik kereta takut aksiden. Dan bermula mensyukurkan mata itu memeliharanya. Jadi kita cerita bab syukur pula. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sepasang mata. Jadi kita kena mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi mata kepada kita. Di antaranya kita mensyukurkan mata ini dengan kita memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Jadi kita nak syukurnya Allah Ta'ala bagi mata kepada aku ni. Cara kita nak syukur di antaranya kita kena pelihara mata kita ni. Jangan sesekali kita melihat tempat-tempat yang haram. Apa tempat-tempat yang haram? Bagi lelaki wanita yang mahram baginya. Wanita yang mahram baginya. Harus kahwin baginya. Haram dia tengok. Demikian juga bagi wanita. Demikian juga bagi wanita melihat dengan syahwat dan sebagainya. Melihat perkara-perkara yang maksiat. Melihat benda-benda yang haram, maka kita mengelakkan daripada melihat perkara yang haram. Itu termasuk daripada mensyukuri nikmat mata. Seperti melihat perempuan, dia sebut sini. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya. Tak boleh tengok selain daripada isterinya dan hamba sahayanya dan mahramnya, selain daripada mahramnya itu sendiri. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Demikian juga orang lelaki melihat muda, dia panggil amrat, budak-budak kecil yang masih muda belia. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Demikian juga orang sama-sama lelaki tak boleh lihat aurat laki-laki, lutut termasuk daripada aurat, tak boleh nak tengok aurat-aurat lelaki. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka lazimlah bagi kita kena pelihara, jaga mata kita ni, kerana firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuzzu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah, kul, kata kamu wahai Rasulullah, lil mu'minin, bagi sekalian orang yang beriman, katakan kepada orang mukmin, orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, katakan kepada orang mukmin, ajar umat kamu orang di kalangan orang mukmin supaya tundukkan mata mereka daripada melihat perkara-perkara yang haram bagi mereka untuk melihat. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Wa yahfazu furujahum, suruh orang mukmin tadi supaya pelihara, jaga faraj kemaluan mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan akan dia. Zalika azka lahum, dan demikian, yakni memelihara mata tadi itu lebih baik bagi mereka itu. Zalika azka lahum. Jadi jaga mata ini Allah Ta'ala kata azka, yang lebih suci bagi mereka, lebih baik bagi mereka itu. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu, akan dia semacam dengan zahirnya. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir kita seperti mana Allah Ta'ala mengetahui apa yang batin daripada kita. Yani Allah Ta'ala, yang batin pun Allah ketahui, apatah lagi yang zahir. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Dia kata dalam ayat ini mengajar kita kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dia ajak dia bagi tahu kita kelakuan yang baik. Yang kedua nak ikhbar, memberitahu kita. Yang ketiga dia nak bagi ancaman, menakutkan pada kita. Maka adapun mengajar adab. Pertama dia nak ajar adab kita dalam ayat ini. Adab ketika kita berinteraksi dengan mahram kita, ghair mahram kita, selain mahram kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, satu nak ajar adab. Allah Ta'ala berfirman apa? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi adabnya pertama, bila lalu orang lelaki, wanita bukan mahram, orang wanita, lelaki bukan mahram, adab yang perlu kita
applykan di sini adalah kita pejamkan mata. Pejam makna kita tunduk ke bawah. Akan segala mata mereka itu. Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Apa sajalah. Apa yang tak harus, yang haram kepadanya untuk memandangnya. Dan dengan ini perkataan, menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Yang kedua, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya akhlak baik. Ketika berdepan dengan perkara-perkara yang haram ini. Kelakuan daripada yang tiada halal, yang baik. Iaitu, memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jadi kelakuan yang baik, pertama, kita pelihara mata kita daripada melihat yang haram. Dan memelihara kemaluannya. Lepas mata, Allah Ta'ala sebut, furujahum, yakni, faraj, yakni kemaluan kita. Allah Ta'ala suruh kita jaga kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Kemaluan kita ni kena jaga supaya kita kerjakan kepada yang halal saja. Suami kepada isteri saja. Dan kepada hamba saya saja. Kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya, wajib bagi kita ni ikut perintah Allah Ta'ala dalam bab ini. Kalau kita tak buat, tak junjung perintah Allah dalam keadaan ini, dalam bab ini, nescaya adalah ia jahat perangai. Maknanya orang baik, orang yang tunduk pandangan matanya. Kalau kita degil, nak tengok juga perkara yang haram tadi, maka ketahuilah kita ni orang yang jahat perangainya. Dan patut ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan diseksakan. Patut kita dimurkai dan kita diseksa Allah Ta'ala. Dan adapun, itu pertama tentang mengajar, yakni mengajar adab. Yang kedua, adapun memberitahu, maka firmannya, yang kedua Allah Ta'ala nak ikhbar, nak beritahu pada kita, dengan firman Allah Ta'ala, bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan. Zalika azka lahum tadi kan. Dia nak bagi tahu pada kita, yang demikian itu, bila kita tunduk mata, pejam mata, tak lihat perkara yang haram, itu lebih membersihkan hati kita. Dan lebih menambahkan bagi mereka itu, lebih menambahkan iman bagi kita ni. Memberitahumu oleh Allah Ta'ala dengan ini perkataan, atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya. Pejam mata, jaga faraj kemaluan itu, keduanya itu, sebab bagi membersihkan hati. Jaga mata, jaga kemaluan itu adalah sebab bagi nak bersihkan hati. Kenapa? Seolah-olah hati kita ni satu kolah yang besar di dalamnya. Kemudian kolah tadi ada beberapa paip. Yang mana melalui paip tadi lah, kalau kita tak jaga paip tadi, saluran paip tadi akan masuk terus mengalir dalam hati, kolah hati kita. Dua disebut sini, satu kolah mata, yang kedua kolah faraj kemaluan kita. Jadi kalau tak jaga mata, saluran paip tadi akan masuk air kotor dalam kolah hati kita. Tak jaga kemaluan, akan masuk pula benda-benda yang kotor, yang keji, masuk melalui saluran paip faraj kita. Nak bagi tahu. Nak memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas, bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Dua perkara ni, mata ni lah jadi asbab kita banyak dosa, mata ni juga jadi asbab kita banyak pahala. Demikian juga faraj inilah jadi asbab dosa dan juga asbab kebajikan. Dan ada pun menakutkan. Tiga perkara kan. Pertama, Allah nak ajar, yang ajar adab. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, zalika azka lahum, tunduk mata, tundukkan pandangan itu adalah lebih baik untuk menyucikan hati kamu. Dan yang ketiga adalah untuk menakutkan, yakni Allah nak bagi ancaman kepada kita. Kalau kamu degil, kamu tak hirau perintah aku, kamu buat juga, maka firman Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui akan saya. Allah Ta'ala bagi ancaman kepada kita, jangan kamu main-main. Kerana Allah Ta'ala bukan saja tahu yang zahir kamu lihat perempuan, kamu tengok benda yang haram. Malah dalam hati kamu yang tersembunyi, yang batin, itu pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ugut ataupun ancam kita. Akan batin, barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia Allah Ta'ala akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Lagi Allah Ta'ala itu zat yang memberi, membalas. Sama ada perkara yang baik, Allah Ta'ala balas baik. Kita buat jahat, Allah Ta'ala balas jahat. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia Allah Ta'ala dengan siksa dan api neraka. Balas dengan siksa dan api neraka. Baca sikit lagi. Dan firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Mata kita khianat ni pun Allah Ta'ala tahu.
duduk ramai-ramai, kemudian contohnya lalu orang yang orang perempuan ni contohnya kan, kita duduk ramai-ramai, tiba-tiba lalu datin mana pakai gelang sampai siku, kita pun jeling kan, kita pun jeling kan, jeling sambil dalam hati kata, oh riak kawan ni nak menunjuk lah tu, contoh macam tu. Jadi pengkhianatan mata, kita jeling dengan perasaan hasad, itu pun Allah Ta'ala tahu, walaupun kawan-kawan kita tak perasan pun perkara tadi. Wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang tersembunyi dalam dada kamu. Kamu jeling, kemudian dalam dada kamu kata, batin ni nak menunjuk kot. Itu pun Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu kha'inatal uyun wa ma tukhfis sudur, artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Kita niat nak buat jahat, kita niat nak buat dosa, itu Allah Ta'ala tahu. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan, dan juga cita-cita kita nak buat kebaikan pun Allah Ta'ala mengetahui. Kita habis dengan hadis Nabi. Dan sabda Nabi SAW, Innan nazra ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sahami iblis. Faman tarakaha azakahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang memperacun daripada segala anak panah iblis. Anak panah yang beracun, yakni kita memandang kepada satu-satu bahagian part, mana-mana part bahagian wanita, tangannya ke matanya, kakinya, dengan perasaan syahwat dan sebagainya. Jadi pandangan itu adalah seperti mana dia kata anak panah yang beracun daripada sekalian anak-anak panah iblis. Seolah-olah iblis melemparkan jala umpan anak-anak panah yang beracun di dalam bahagian badan wanita tadi. Jadi orang lelaki memandang dengan perasaan syahwat, maka kita telah terkena satu panah dari panah iblis yang beracun. Pada sangat yang ini disebut ini anak panah yang beracun, makna apa? Pada sangat segera membinasakan. Seperti mana racun tadi, bila kita minum saja, tak sampai 2 minit, 3 minit, dia akan membinasakan kita, boleh mencelakakan kita, membawa kepada maut. Demikianlah bila seorang lelaki memandang mana-mana part bahagian tubuh badan wanita, dia akan membinasakan rohaninya, seperti mana racun membinasakan jasmani seseorang tersebut. Maka barang siapa meninggalkan akan dia, yakni barang siapa meninggalkan melihat mana-mana badan wanita, apa akan jadi? Kerana takut akan Allah Ta'ala, dia tinggalkan untuk melihat mana-mana badan wanita tadi. Kenapa takut akan Allah Ta'ala? Apa balasan Allah? Nescaya memperasakan dia, yakni Allah Ta'ala akan memperkecapkan akan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Allah Ta'ala akan bagi rasa sedap dalam ibadat kita. Demikian juga orang perempuan sama juga. Hari ini kenapa solat kita tak ada rasa manis? Kenapa Quran kita tak ada rasa jelira, orang Kelantan panggil? Kenapa ibadat kita tak ada rasa lazat? Kerana kita tak jaga mata. Jadi dalam hadis Nabi SAW menyebut, barang siapa yang meninggalkan perkara itu, dapat jaga mata ni, Allah Ta'ala akan memperkecap, memperasakan dia akan kelazatan. Apa dia sebut sini? Memperasakan dia Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat. Barulah semayang kita rasa jelira, barulah ibadat kita rasa jelira, baca Quran rasa sedap. Hari ni baca Quran rasa lambat, rasa nak habis. Bila nak habis ni? Tawar, rasa beban. Kenapa kita tak jaga mata? Yang menyukakan ia akan dia, menceritakan akan ini hadis. Amal ibadat yang mana tak lama lagi ibadat tadi akan jadi seronok baginya. Dan menceritakan hadis ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan hadis ini, mana hadis ini akan sanadnya dengan sahih, yakni bi sanadin sahih. Dan sabda Nabi SAW kita sambung untuk pengajian yang akan datang insya-Allah taala. Esok Khamis, Jumaat. Jadi mungkin saya akan buat pengajian ini selang 1 hari insya-Allah. Selang 1 hari, kalau tidak ada arah melintang, selang 1 hari. Kalau ada kerja-kerja yang terpaksa nak ditunaikan, kita ganti pada hari yang lain insya-Allah taala. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk fasal pertama, fasal mata tak habis lagi tu. Baru kita habiskan fasal telinga nanti, kemudian fasal-fasal yang lain insya-Allah. Hari ini pada sebagai mukaddimah, cukup dulu hari ini, kita amal dulu apa yang kita belajar hari ini, khususnya daripada mata kita dan kemaluan kita insya-Allah taala. Cuba catiklah daripada mana nanti
baris ke berapa, muka surat berapa, berhenti di mana, supaya kita mula lepas ni kita tahu di mana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul kita semua. Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita menyucikan mata kita dan kemaluan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelazatan, kenikmatan dalam setiap ibadah kita, dengan pada kita menjaga mata dan kemaluan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقضي حاجاتنا وهي أنت رضاك. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والقحط والمرض والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رب العرش العظيم ونتوسل إليك بنبيك الأمين وبمشيك العظيم أن تشفينا وأن تشفي مرضانا كله، خصوصا إلى مولانا محمد جمال محي الدين وخير الأريمان وأصحابنا محمد أحنافية ومرضانا كله. اشفنا واشفهم شفاء كاملا وعاجلا غير عاجل، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي، اشفي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا دعانا صلاتنا تعلمنا تضرعنا تخشعنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. Kita jumpa insya Allah. Mungkin lusa ataupun saya akan ilan nanti insya Allah. Assalamualaikum.